dan kanak-kanak dan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar menerusi segmen Dari Hati Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari Hati, kita berkongsi mencari solusi. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk perkongsian pertama di Aspirasi edisi Isnin. Tak lain tak bukan kita akan bersama menerusi Pesona di Zahra untuk bersama dengan rakan pendengar dah pun bersedia di hujung Skype bersama dengan anda. Kita ada Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengar pun suara Ustaz kan. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kami menerusi perkongsian Pesona di Zahra, dan hari ini kita sambung lagi untuk Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya, Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Silakan Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wala. Dirahmati Allah, DJKIT, saudara kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah, babang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya. Pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian dan majlis ilmu kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Jadi pada hari yang berbahagia ni kita kongsikan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Jadi untuk itu kita tengok dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat ke-97, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah itu kaya kepada sekalian alam. Sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu kaya pada sekalian alam, ya. Maknanya kaya Allah Subhanahu Wa Taala maknanya yang maha kaya, tidak seperti makhluk-makhluk seperti kita ini. Jadi bagi kita membicarakan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani, kita akan bicara daripada tiga perkara. Kan? Kita akan bicara daripada tiga perkara bila kita bicara Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani. Yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala kaya. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kaya yang mutlak. Kan? Kaya yang mutlak, dibandingkan dengan kita, ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian, kan, kaya kita, kalau Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kekayaan kepada kita sebagai manusia, sebagai makhluk ini, kita tetap bergantung antara satu sama lain. Ini beza Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak bergantung kepada sesiapa dan apa pun, tidak bergantung. Tapi kita bergantung. Kita ni bergantung kepada yang lain-lain. Kaya kita bergantung dengan yang lain-lain. Saya dah bagi perumpamaan mengenai kaya manusia ni, kan. Sekalipun katakan seorang itu kaya, duitnya banyak, kan, hartanya banyak, kekayaannya banyak melimpah ruah, tetapi dia tetap bergantung dengan orang membuat baju bagi bajunya yang bagus-bagus. Dia tetap bergantung kepada nelayan untuk dia makan ikan. Dia tetap bergantung kepada penternak untuk dia makan daging. Dia terpaksa bergantung dengan petani untuk dia makan sayur. Dia terpaksa bergantung kepada pembuat kontraktor buat rumah untuk buat rumah dia yang bagus-bagus tu. Dia maknanya kaya manusia, dia tidak bergantung kepada yang lain. Besok kalau seorang itu meninggal, dia tidak akan bawa keranda dia sendiri. Kita pernah tengok tak? Kita satu orang tu meninggal, dia angkut keranda dia sendiri. Kemudian dia gali lubang kubur dia sendiri, kan? Kemudian dia kambur sendiri, kemudian dia babai sendiri. Babai, selamat tinggal. Tak ada. Kan? Maknanya seseorang tu hebat macam mana pun, ibu-ibu, kakak ayah saya sekalian, pangkat macam mana pun, tinggi macam mana pun dia tetap bergantung kepada manusia, tetap bergantung kepada orang sekeliling dia. Nah, ini bezanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mutlak. Maknanya dia punya kaya dia mutlak, tidak bergantung kepada apa dan sesiapa pun. Ini Allah sebut dalam surah Fatir ayat 15, ya. Surah Fatir ayat 15, apa kata Allah
Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu sebenarnya fakir di sisi Allah. Kamu fakir kepada Allah, dan Allah itulah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi maknanya beza kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ghani dan mutlak, tidak bergantung kepada apa dan siapa pun. Tapi kita bergantung kepada perkara-perkara lain. Dalam kaya macam mana pun kita tetap bergantung kepada orang-orang sekeliling kita, pada perkara sekeliling kita. Itu benda yang pertama. Kita bincang dengan Allah Al-Ghani, yang pertamanya bahawa kita kena faham kaya Allah mutlak, sedangkan kalau kita dikurniakan kekayaan, kaya kita bergantung kepada benda yang ada di sekeliling kita. Yang keduanya, apabila kita bicara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala itu dia memiliki segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki semua perkara. Memiliki segala-galanya, memiliki semua perkara. Sedangkan kita tidak akan memiliki semua benda. Kita tidak akan memiliki semua benda. Manusia tu cukup dia tetap ada kekurangan-kekurangan. Hari ini ada orang yang dikurniakan harta yang melimpah ruah, tapi Allah tarik kesihatan. Kesihatan dia maknanya sakit, maknanya hartanya banyak, tapi makan dia hanyalah makan roti pita. orang dekat kampung maknanya hartanya taklah melimpah ruah tu, tapi hidup apa saja. Habis boleh makan, dia boleh menikmati semua benda. Ini kadang-kadang seseorang itu walaupun hartanya banyak, minum kopi pahit. Orang kampung lagi ataupun orang biasa lagi boleh menikmati kopi tu kan. Dengan gula je ni, kopinya pun gula pun tak ada, kan. Apa lagi dia punya makan daging takut darah tinggi, kan. Makan seafood takut gout, kan. Makan benda manis, makan nasi takut kencing manis. Akhirnya makanya roti pita, masya-Allah, kan. Jadi itu kita. Maknanya kita takkan miliki semua benda kadang-kadang, kan. Kadang-kadang Allah punya harta, ada benda kurang. Ada orang yang hartanya banyak, anak tak ada kadang-kadang. Kat kampung tu, anaknya pira anaknya berapa alhamdulillah Ustaz, anaknya 16, alhamdulillah. Anaknya bagus, ramai dan ada soleh. Kadang-kadang anak pula Allah tak rezekikan, ambil anak angkat. Tapi alhamdulillah, kan. Tapi nak ceritanya kat sini, sekaya mana kita sebagai manusia, sekaya mana kita sebagai makhluk, dia takkan memiliki semua benda. Ini Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki semua perkara. Allah Subhanahu wa taala memiliki semua perkara. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Muhammad ayat ke-38. Surah Muhammad ayat 38, Allah ulang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah lah yang maha kaya, kamulah orang yang fakir. Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa Allah Al-Ghani. Kamulah fakir sebenarnya. Kamu takkan memiliki semua benda. Kamu takkan memiliki semua benda dalam kehidupan kamu tu. Itu benda kedua. Apabila kita bicara Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Ini kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Kemudian yang ketiga, apabila kita bicara Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, yang ketiganya, Ghani Allah Subhanahu wa taala kekal untuk selama-lamanya. Ghani Allah Subhanahu wa taala kekal. Sedangkan manusia ini dia tak kekal. Dia sementara. Kalau dia ada harta sementara, dia tak kekal. Hari ini dia muda, dia kaya, dia handsome. Sampai satu masa rambut dah tak ada, kan? Maknanya okey, dulu bukan handsome lagi, kan? Rambut dah tak ada. Okey. Maknanya tak kekal.
Dulu kuat berkaman, berketak-ketak, perut ada 6 pad kan. Sekarang tinggal 1 pad. Dalam 1 pad besar pula tu ke depan 1 pad kan. Itu maknanya dia tak kekal dia tak kekal. Okey, tak kekal. Okey, dulu dia boleh angkat benda yang kuat-kuat, berat dan semua. Sekarang mungkin angkat diri pun tak larat Kena pakai tongkat, kena pakai kursi roda. Jadi kita tak kekal kan. Hebat mana pun kita kena faham, kita kena tahu. Hari ini kuat mana kita, cantik mana kita, sebagus mana kita pun kita tak kekal. Kita ada sementara. Sampai satu masa kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu masa kita akan menurun kehebatan kita tu. Ini siapa-siapa yang umurnya telah masuk ke 40 tahun Maknanya 40 tahun kita belum lagi ada GIT kita baru macam 20-an kan. Belas Ustaz. Belas lagi kan. So barang siapa yang umurnya telah mula masuk sekitar 40 tahun, dia akan mula perasan orang sekeliling dia tu meninggal. Orang sekeliling dia tu dah tak ada dah. Kan sana kawan meninggal, sini kawan tak ada dah, pakcik meninggal, mungkin ayah meninggal. Dia sudah menyaksikan orang meninggal di sekeliling dia tu. Umur 40 tahun. Tapi kan ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian, kita kena faham satu benda. Apa dia? Hari kita melihat orang dimandikan, kita melihat orang dikafankan, kita melihat orang diangkat ke kubur, kita melihat orang diletakkan ke liang lahat. Satu hari nanti, pasti dan mesti kita juga akan dimandikan, dikafankan, diangkat, diletak ke liang lahat dan ditinggalkan keseorang kat kubur itu. Yang tinggal adalah amalan. Jadi Al-Ghani Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah Allah sebut bahawa kekal Allah Subhanahu Wa Taala Maliki Yaumiddin, raja sehingga hari pembalasan. Kekal Allah tu raja sekarang sampai hari pembalasan Allah tu tetap kekal sebagai raja. Sedangkan kita makhluk, kita ada maknanya dulu mungkin hebat dan dia tu dan dia akan tak ada kat muka bumi ini. Okey, jadi itu sebagai mukadimah dia bila kita bicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kekal, yang maha kaya. So kaya Allah Subhanahu Wa Taala, kaya mutlak, memiliki semua benda, dan Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Kekayaan itu kekal, berbeza dengan kita sebagai makhluk. Kekayaan kita tidak kekal. Masya Allah, Okay. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu sebagai mukadimah. Terima kasih banyak Ustaz untuk mukadimah yang sangat-sangat kata orang tu menyentuh semua orang. Semua kita terkena sebenarnya bila katakan Allah itu maha kaya. Siapalah kita Ustaz kan, Masya Allah. Dan untuk rakan pendengar yang sedang menyaksikan secara langsung saat ini di FB IKIM FM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat memahami, belajar sesuatu dengan nama Allah SWT Al-Ghani ini. Kita akan kembali selepas ini, kita berhenti rehat seketika. Terusnya tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad, pesuruh Allah, kekasih Allah. Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Nabi Allah, Muhammad ya Syafi Allah, Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Nabi Allah, Muhammad ya Syafi Allah, Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Nabi Allah, Muhammad ya Syafi Allah, Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Nabi Allah, Muhammad ya Syafi Allah, Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Nabi Allah, Muhammad ya Syafi' Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi Pesona Jizarah. Bersama dengan sahabat pendengar kita ada Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian Skype kita. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Hari ini kita sambung pengajian Asmaul Husna penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Ghani. Allah yang maha kaya. Kaya Allah tu kaya yang mutlak. Miliki segala-galanya, semuanya. Dan juga kekal untuk selama-lamanya. Berbanding kita manusia, ya Allah, Masya Allah. Jauh sangat Ustaz kan, Masya Allah. Dan kita sambung Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada DJ Kak Ati, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, jadi kita telah bicara nama Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya, dan kita tahu kaya Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Allah memiliki segala-galanya dan Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki kekayaan yang mutlak. Berbanding kita manusia kan, kita tak memiliki segala-galanya dan kita tidak kekal selama-lamanya. Jadi setelah kita tahu perkara ini, apa kita nak buat? So, apa kita nak buat? Setelah kita tahu kan? So, apa kita nak buat? Okey. Kalau kita lepas kita tahu, kita memahami Allah tu Ghani, Allah tu Maha Kaya, ada 3 perkara yang kita kena buat. 3 perkara yang kita kena buat. Yang pertamanya apa dia? Iaitu kena sentiasa bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah sekalian, satu benda tauhid yang kita kena pegang sungguh-sungguh dan betul-betul adalah pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Benda ni kita kena bina, kita kena bentuk sebenarnya. Kita dengan manusia hanya berurusan. Kita bukan bergantung dengan manusia. Kan? Kita berurusan saja. Kan? Jadi maknanya jangan bergantung dengan makhluk. Makhluk tidak kekal. Makhluk tidak mempunyai jalan keluar bagi masalah. Kita berurusan saja. Kita jumpa orang berurusan. Tapi dia membukakan hati untuk membantu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kalaulah anda kata hari ini kalau anda kata saya bergantung dengan satu meja, saya duduk dekat meja, saya bersandar dekat meja kan. Jadi benda yang paling saya risau dan paling saya takut apabila meja ini hilang daripada saya. Yang paling saya risau adalah meja ini diambil oleh orang lain. Yang paling saya risau adalah meja ini patah kalau saya bergantung dengan meja ini. Sebab apa? Sebab saya bergantung dengan meja itu. Itulah benda ini yang paling saya takut kehilangan dia. Tapi kalau kita faham benda ini, kalau kita bergantung dengan dunia, apa yang paling kita risau kat dunia ni adalah apabila dunia ni hilang daripada kita. Sebab tu kalau kita memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa, mutlak kuasa dia, kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan risau. Ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian kan, selagi mana ada kehidupan, selagi itu ada rezeki, insya-Allah. Sekarang ni kan tengah COVID, banyak orang yang mungkin kerja ada masalah, mungkin diberhentikan, mungkin kita rasa macam sesak nafas, macam apa tak jadi ni. Tapi yakinilah Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Selagi mana ada kehidupan, abang-abang, akak-akak saya sekalian, selagi itu ada rezeki. Bagaimana caranya Allah datang ke Allah? Kita minta pada Allah, bergantung kepada Allah. Kita dengan manusia ni hanya bermuamalah, berurusan sahaja. Pergi jumpa manusia, berbincang, dengan bank berbincang, dengan siapa berbincang. Tapi jangan lupa bergantung pada Allah. Doa pada Allah, ya Allah, angkat tangan. Ya Allah, bantulah ya Allah.
Tuhan yang mendengar doa kita pada hari ini, Tuhan yang sama yang mendengar doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika seorang pun tak boleh tolong Nabi Ibrahim. Lagi kalau ikut sesak nafas Nabi Ibrahim, macam apa nak buat Kena tangkap api kat besar depan ni, dicampak dekat api, siapa pun tak boleh tolong. Boleh bayang tak sesaknya nafas? Macam mana nak buat macam itu ketika itu kan? Tapi ketika itu dia bergantung kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dan Allah sebut kan, Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu sejuk dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Tuhan yang kita angkat doa, tangkat tangan pada hari ini, Tuhan yang sama yang mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan ikan, yang seorang pun tak boleh tolong Nabi Yunus. Seorang-seorang tau. Tuhan yang kita angkat tangan doa pada hari ini, Tuhan yang sama yang menyelamatkan Nabi Ayub alaihissalam ketika Nabi Ayub sakit. Seorang pun tak boleh tolong Nabi Ayub. Tuhan yang kita angkat tangan dan doa pada hari ini, Tuhan yang sama yang mendengar doa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi kita berada di peperangan Badar, tak ada siapa boleh tolong Nabi waktu itu. Tuhan yang sama. Sebab itu angkat tangan pada hari ini. Pertama, bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin antara kita sesak nafas, sesak nafas tu sebab kira panic attack ataupun anxiety attack kan. Sebab apa dah? Apa nak buat sekarang ialah COVID dan sebagainya. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ucapkan selalu. Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Kan? Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi mengajar kepada kita kan? La taqul, jangan kamu kata ya Rabbi, ya Allah aku ada masalah ya Allah. Walakin kul, tapi katakanlah ya mushkilah indi Rabb, wahai masalah aku ada Tuhan. Jangan kata ya Allah aku ada masalah ya Allah, tapi sebutkan wahai masalah, siap kamu, aku akan lawan kamu, aku ada Tuhan. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang pertama yang kita kena faham. Maknanya dalam rumah tangga kita kan, apa juga masalah, mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kita adukan pada masalah isteri kita, masalah suami kita, masalah anak-anak kita kan. Kemudian kita berurusan dengan manusia. Bergantung hanya pada Allah. Itu benda yang pertama yang kita kena faham. Selepas kita faham Allah Al-Ghani, Allah itu kayanya mutlak, satu benda kita kena faham, kita bergantunglah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pada Allah jalan keluar bagi segala dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan? Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala permasalahan. Kan semua orang ada masalah. Kan? Saya ada masalah, DJ Kak Yati ada masalah, semua kita ada masalah. Orang yang tak ada masalah kat Malaysia ni hanya ada 2 tempat saja kalau tuan-tuan nak pergi. Satu Tanjung Rambutan, satu lagi Hospital Bahagia. Itu adalah tempat orang tak ada masalah. Jadi kalau kita nak duduk di kalau kita nak duduk dekat Shah Alam, nak duduk kat Johor Bahru, nak duduk kat Kota Baru, nak duduk kat Kedah, nak duduk kat mana, maknanya kita akan ada masalah. Kan? Kalau tak ada masalah, 2 tempat ni saja pilihan yang ada kalau di Malaysia. Sama ada Tanjung Rambutan ataupun Hospital Bahagia. 2 tempat ni, orang yang tak ada masalah. Dia lain blues dia hidup tu kan. Tapi maknanya, jangan takut dengan masalah. La taqul, jangan sebut ya Allah aku ada masalah ya Allah, tapi sebutkan ya masalah, wahai masalah aku ada Rabb, Allah ni akan membantu. Itu benda yang pertama. Yang keduanya, ibu, kakak, ayah-ayah, saya ingin saya doakan yang kebaikan sekalian. Yang keduanya, bila kita faham bahawa kita manusia ni kita terhad, kan? Maksudnya kita terhad, jadi maknanya kita tak memiliki semua benda, kan? Allah Subhanahu Wa Taala sahaja memiliki semua benda. Jadi maknanya kita kena faham benda yang kedua, apa dia? Milikilah benda yang terpenting dalam hidup kita. Kan? Kita tak akan mampu hidup semua, tak akan mampu memiliki semua benda, tapi milikilah benda yang terpenting dalam hidup kita. Ada 2 benda terpenting dalam hidup kita yang jangan kita tak ada. Yang kita tak ada. Miliki 2 benda. Paling kurang miliki 2 benda ini. Sebab kita memang takkan dapat miliki semua benda. Tapi paling kurang 2 benda ni jangan tak miliki. Apa dia? Yang pertamanya iman. Yang keduanya adalah kasih sayang. 2 benda ni adalah 2 benda yang penting dalam kehidupan yang perlu ada dekat hati kita. Hati kita ni kena penuhkan dengan 2 benda. Yang pertamanya iman, yang keduanya kasih sayang. Orang yang kurang iman, dia mudah rungsing dalam hidup dia. Orang yang kurang iman, dia mudah rungsing dalam hidup dia. Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya akan diberi ketenangan. Allah sebut dalam Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Yang keduanya kasih sayang.
Kasih sayang ni maknanya hati kita kena penuh dengan kasih sayang. Orang yang hatinya tak ada kasih sayang, dia mudah membenci. Dia mudah membenci. Dan hidup membenci orang lain ni dia penat. Hidup penat. Orang hati tak ada kasih sayang, dia mudah membenci orang lain. Hidup dalam keadaan membenci ni, kebencian hidup dalam hati ni, salah ke orang sana, salah ke orang sini. Orang je salah. Hidup macam ni hidup yang penat. Kan? Dia penat, kehidupan dia akan penat. Jadi kita kena penuhkan. Oh, kita pun cakap, alah Ustaz, saya ni kasih sayang kurang Ustaz. Daripada kecil, mak ayah pun tak baik kasih sayang, mak ayah berpisah ke. Pergi sekolah selalu kena bully dengan kawan-kawan. Kahwin pula suami macam, malas aku nak cakap. Kan? Okey. Kalau tak dapat kasih sayang daripada manusia, mulakan penuhkan hati dengan kasih sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan itu dulu. Kan? Kita rasa Allah tu maknanya taatlah pada Allah dan rasalah Allah tu menyayangi kita. Kan? Itu benda yang sangat penting dalam hidup. Jadi manusia ni yang keduanya, kita takkan mampu semua benda. Tapi kita perlu memiliki dua benda terpenting dalam hidup kita. Kan? Di mana kasih sayang. Iman, kasih sayang. Kasih sayang ni yang keluarga. Sebab itulah keluarga jaga baik-baik ibu kakak sekalian. Siapa yang nak merancang masa depan dengan bagus, bukan semata-mata beli insurans untuk waktu tua, bukan semata-mata kumpul duit kat bank. Siapa yang nak merancang masa depan dia, hari tua dia adalah wujudkan keluarga yang bahagia. Nanti anak akan tolong jaga kita. Keluarga akan tolong sama-sama kita waktu susah. Kan? Maknanya keluarga akan sama-sama kita ketika dalam keadaan kita tak ada siapa nak datang kat kita. Jadi maknanya nak merancang hari tua, bukan semata-mata insurans lah, simpan duit dalam bank lah. Yang paling besar dia adalah kan keluarga yang bahagia. Itu paling besar dia. Yang akan bersama kita ketika orang lain tak ada ketika itu. Kan? Dia lah akan bersama-sama kita. Itu wujudkan benda itu. Kan? Okey. Dan yang ketiganya, setelah kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang ghani, maknanya yang kaya, dan kaya Allah itu kekal, kita ni tak kekal. So macam mana kita nak mengekalkan kekayaan kita? Nak mengekalkan kekayaan kita adalah dengan kita banyak memberi. Dengan kita banyak memberi. Dengan banyak beri, kekayaan kita akan kekal. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa ma naqasal malu min sadaqah, harta tidak akan berkurangan dengan bersedekah. Tak akan berkurangan harta dengan sedekah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut bahawa as-sadaqatu bi asyri amthaliha, sedekah mesti akan dibalas dengan 10 kali ganda. Mesti akan dibalas dengan 10 kali ganda. Jadi maknanya kalau kita nak mengekalkan kekayaan, kita kena banyak bersedekah walaupun sikit. Jangan kita nak kaya baru bersedekah. Kita bersedekahlah sampai kita jadi kaya. Sikit kita sedekah, mana sikit kita ada, sikit kita sedekah. Banyak kita ada, banyak kita bersedekah. Jangan kita akan kekal menjadi kaya, jangan kita bersedekah. Itu belum lagi kita bicara mengenai harta itu akan kekal di akhirat. Ini di dunia lagi. Di dunia ni Allah akan balas. Sebab tu saya nak kongsikan sedikit nasihat untuk abang-abang, ayah-ayah saya sekalian. Bagi dalam keadaan nafkah isteri kita, kita jagalah sebaik-baiknya nafkah isteri kita. Dalam hadis Nabi SAW sebut, kalau ada kata kita bagi lebih kepada isteri, dia merupakan sedekah. Sedekah tu bukan masuk kesian kalau kesiannya isteri dapat sedekah. Bukan masuk macam tu. Sedekah di sini maknanya nilainya itu lebih tu seperti sedekah. Kenapa? Sebab kalau sedekah, Allah mesti akan ganti balik benda itu. Itu kita kena faham. Jadi dengan isteri, dengan anak-anak, kan? Kita usaha, kita lebih tu, bagi tu nafkah, lebih tu jadi sedekah. Sedekah tu Allah akan ganti balik. Lipat kali ganda ganti balik. Jangan berkira. Kadang-kadang ada orang, dengan orang lain bukan main pemurah lagi tau. Kawan kalau makan, tak apa. Hari ni biar saya bayar. Kalau dia dah jadi ahli masjid kan, tak apa. Hari ni Ana bayar. Ana bayar. Dah jadi masjid kan. Ana bayar hari ni. Okay. Oh, tapi dengan keluarga punya berkira kadang-kadang. Kan? Ni kita kena ubah persepsi bahawa sedekah, terutamanya keluarga kita jagalah. So maksudnya untuk kita kekal, ada harta kekal dan Allah akan terus sustain kita, baikkan bersedekah.
Terutamanya pada keluarga. Keluarga itu juga kita sebagai sedekah. Sedekah di sini mana Allah akan ganti balik benda itu kepada kita. Okay, jadi ini 3 benda selepas kita tahu Allah tu Al-Ghani, apa kita nak buat? Tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, miliki benda terpenting. Kita tak miliki semua benda. Kita miliki 2 terpenting, iman dan kasih sayang. Yang ketiganya iaitu usahakan untuk kekalkan harta kita itu dengan perbanyakkan bersedekah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz dapat tips kita pagi ni kan. Alhamdulillah. Dan kita akan sambung lagi selepas ini. Ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Ramai dah menghantarkan soalan di WhatsApp IKIM di 0112900404. Nanti kita akan tanyakan pada Ustaz apakah soalan-soalannya untuk Ustaz jawabkan. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria riang sepanjang masa, minuman lazat sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing, kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Kalau cerita bab makan, orang kita memang laju. Sebut je ayam, semua ayam dia nak sapu. Cuk, bukan nak merapu. Tapi hidup kita boleh jadi haru biru kalau sumber makanan keluarga kita tak ambil tahu. Peliharalah diri, peliharalah kalbu. Yakini sembelihannya, pilihlah ayam ladangku. Nak tahu promosi ladangku? Layarilah ikim.ladangku.my sekarang. Ladangku. Yakini sembelihannya. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran menerusi perkongsian Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin dalam perkongsian Asma Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Ghani. Dan kita nak kongsikan Ustaz antara soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Pertama daripada Jua Pontian. Ustaz kata macam mana nak dapatkan rasa tenang dengan ujian dan masalah Ustaz? Ada tak zikir-zikir tertentu yang boleh kita amalkan? Okey, masalah ni okey, cuba kita bayangkan dalam hidup kita ni kan. Dalam sejarah manusia, siapakah orang yang paling banyak diuji masalah? Siapa dia? Kan? Dia juga aktif sebagai wakil kepada seluruh pendengar sekalian. Para rasul lah Ustaz. Siapa? Rasul-rasul. Ya, para rasul dan benda ni disebut sendiri oleh Nabi SAW, asyadul bala al-anbiya. Maknanya sehebat-hebat ujian adalah para nabi. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Maknanya kemudian berurutan berdasarkan keimanan. Jadi maknanya semakin tinggi ujian, semakin tinggi iman, semakin tinggi ujian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji benda yang kita tak mampu tanggung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan menguji kita dengan benda tak mampu tanggung. Itu benda kita kena faham mengenai ujian. Maknanya pertama kita aku berat ni rupanya iman aku taraf ni. Kita rasa macam berat dah tu, padahal maknanya orang yang tinggi iman lagi berat ujian dia. Maknanya orang yang hebat iman lagi besar ujian dia. Jadi maknanya, dan Allah kurniakan benda yang kita mampu tanggung. Sebab dia berdasarkan keimanan. Okey. Jadi kalau kita tengok para nabi kan, dia paling kuat sangat ujian dalam hidup dia. Asyadul bala al-anbiya, Nabi paling banyak ujian dalam hidup dia. Tetapi kenapa Nabi paling tenang? Kan Nabi kan terkenal dengan orang paling tenang. Dia patutnya dia
besar ujian, tentulah dia yang paling macam tak tahan kan. Tapi Nabi paling tenang. Sebenarnya ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian, bukan sebesar mana ujian itu menjadikan kita tenang ataupun tak. Cara kita berhadapan dengan ujian tu. Cara berhadapan itu menentukan kita tenang ataupun tak. Bukan ujian itu. Kan? Jadi balik pada soalan ni, macam mana saya nak ujian dengan tenang? Maknanya pertama sekali cara kita berhadapan. Kena betulkan cara kita melihat ujian tu. Oh, sebenarnya benda ni aku mampu tanggung. Yang keduanya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, step dia. Yang ketiga, cari manusia. Cari manusia, step dia. Untuk berbual, berbincang macam mana nak menyelesaikan masalah. Jangan cari pokok. Ada orang bercakap dengan pokok. Jangan Halusinasi. jangan cari kubur. Ada orang pergi kubur, pergi kubur bercakap dengan kubur. Jangan. Cakap dengan manusia. Minta kepada Allah, cakap dengan manusia, berbincang dengan manusia. InsyaAllah Allah kurniakan ketenangan, insyaAllah. Dan satu benda kita kena faham. Dalam hidup kita ni, semua benda bermula daripada kecil, kemudian menjadi besar. Okey? Melainkan masalah. Masalah dia bermula dengan besar, kemudian akan menjadi kecil. Maknanya selesaikan sedikit demi sedikit, masalah bermula daripada besar, kemudian akan jadi kecil. Semua benda dalam dunia ni dia bermula daripada kecil, kemudian jadi besar. Macam contoh kan, kita kat IP kan, kita daripada kecil jadi besar sekarang ni kan. Besar macam ni kan. Besar kubur. Maksudnya, maknanya daripada kecil jadi besar. Melainkan masalah. Masalah besar, kemudian akan jadi kecil. Dan minta Allah SWT untuk beri jalan keluar. Wallahualam. InsyaAllah. Dan seterusnya Ustaz, soalan daripada sahabat kita di WhatsApp kini Ustaz, macam mana dengan suami yang selalu dengar ceramah tapi selalu mencari salah isteri, satu perkara, selalu menuduh isteri berlaku curang dan menyimpan perasaan pada orang lain Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey. Pertama sekali kita kena tahu bentuk ceramah. Okey, katakan suami punya perangai mulutnya ni longkang mulutnya tak berinsurans mulutnya itu penuh dengan kandang-kandang haiwan kan. Ketika marah maka haiwan tu berlari-lari keluar daripada mulut dia Jadi ibu kakak kita kena faham, jangan bela haiwan dalam mulut tau. Apa nak bela haiwan dalam mulut pula. Jangan simpan benda-benda hina dalam mulut kita. Cuba bayangkan kalau benda tu, perkataan tu ada rupa, bayangkan kita terselit kat mulut kita ni, benda tu lah inilah apa semua. Sekali keluar, gelik kan. Kalau boleh nampak bentuk tu macam rupa, penuh mulut kita, buka mulut kan penuh ada benda-benda kehinaan dalam mulut tu kan. Kata-kata kotor tu kalau bentuk dia, kan. Okey. Jadi maknanya katakan masalah dia adalah masalah mulut. Dia pergi kuliah tu mungkin kuliah umum. Cerita pasal sirah, cerita pasal mungkin tajwid, maka akan meningkatkan kefahaman tajwid dia. Akan meningkatkan kefahaman sirah dia. Tapi membaiki mulut, masalah mulut, dia kena pergi kuliah atau mendengar kuliah untuk memperbaiki lisan dia, memperbaiki mulut dia. Baru dia boleh berubah. So kadang-kadang kita kata, isteri saya Ustaz, hari-hari dengan kuliah Ustaz. Suami saya Ustaz, hari-hari dengan kuliah Ustaz. Tapi perangai sama je. Sebab apa? Dia dengan kuliah kat masjid yang topiknya lain. Topik meningkatkan sirah dia. Jadi topik tafsir Quran. Dia memang tafsir Quran dia akan meningkat dah. Tapi tetap akhlak dia maknanya kurang. Sebab akhlak dia ada kuliah dia. Macam contoh kan, Alhamdulillah. Bersama di Zahra dengan izin Allah, fokus kita rumah tangga kan. Jadi maknanya berperamai di JKIT kan. Orang dengar dengan izin Allah, dengan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, orang dapat manfaat daripada dia dalam bab rumah tangga. Tapi kalau nak cerita mengenai ibadah, kena dengar tahsin ibadah. Betul. Kan kita ada tahsin ibadah kan. Jadi maknanya dengar tahsin ibadah meningkatkan mengenai kefahaman kita mengenai ibadah. Kan? Apa lagi kita ada? Kita ada sirah kan. Kita ada sirah kan. Nak sirah, dia ada kuliah sirah dia. Ini maknanya, jadi kalau suami saya hari-hari dengar Ustaz, kuliah agama. Pertama kita kena faham topik apa yang sampai tak berubah dia punya lisan itu. Ataupun yang keduanya, ke dengar kuliah tu. Jangan-jangan duk main telefon kat belakang. Je. Nak balik rumah, kena bebel bilik. Baiklah duduk kat surau. Dengar kuliah. Tapi main game atau main telefon kat belakang tu.
Ya ke dengan kuliah tu. Itu soalan kedua juga Wallahualam. Masya Allah, Masya Allah. Itu soalan-soalan yang perlukan jawapan. Tapi kalau tak perlu jawapan pun, yang penting kita kena bergantung pada Allah SWT. Ustaz kan? Seterusnya kita ada sahabat kita ni, Ustaz kata, nama Allah apa yang perlu sahabat kita amalkan untuk menghilangkan daripada ingatan tentang bekas suami yang pernah mendera emosi fizikal sahabat kita ni, Ustaz? Okey, saya pernah kongsikan dulu nama. Kalau kita grounded dengan benda-benda lepas, maknanya baca zikirkan nama Allah Ya Ghafur. Ya Ghafur. Gabungkan sekali dengan Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ghafur, Ya Syakur. Jadi kan zikirkan nama Allah Ya Ghafur, Ya Syakur. Sebab kelebihan Ya Ghafur ni, dia akan lepaskan kita benda ingatan-ingatan yang lepas. Ya Syakur ni, kerungsingan benda depan. Jadi amalkanlah Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Ghani ni, Ya Ghani sangat bagus untuk sekarang. Kerana kata kita terhimpit dengan rezeki sekarang ni, banyak baca Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Mughni, minggu depan kita akan bincang apa tu Ya Mughni. Ya Ghani tu Allah yang kaya. Ya Mughni, Allah yang mengkaya. Allah yang memberi kekayaan pula. Hari ni kita bincang Allah tu Ya Ghani. Minggu depan kita akan bincang Allah yang memberi kekayaan. Jadi kalau sekarang ni setengah sempit rezeki dan sebagainya, zikirkan Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Mughni. Tapi makhraj sudah betul Ya Ghani. Dia huruf ghain ghain. Ya Ghani bukan Ya Gani, Ya Gani, Ya Gani, bukan Gani Nanti Gani datang. Okey. Ya Ghani, Ya makhraj Mughni. betul sikitlah. Ya Ghani Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Bukan Ya Gani tu nama orang Melayu. Ghani tu jadi Gani. Ini mana Gani, Gani, Gani. Rupanya Ghani nama dia. Abdul Ghani jadi Abdul Ghani. Okay. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan maknanya boleh terguna pakai kalau orang ada masalah Ustaz kan? Maksudnya bukan sekadar kewangan lah kan? Ya. Maknanya kesempitan apa-apa pun boleh zikirkan Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Wahai Allah yang Maha Kaya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Hari ini banyak kita belajar dengan nama Allah SWT Al-Ghani. Kita sampai ke hujung. Mungkin sedikit kesimpulan Ustaz boleh berikan. Okay. Jadi kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Hari ini kita bincang nama Allah Al-Ghani. Kita faham satu perkara. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kekayaan secara mutlak. Allah memiliki segala-galanya dan kekal. Sedangkan kita manusia, kita takkan mutlak, kita tak memiliki, kita tetap bergantung dengan yang lain-lain. Kita tak memiliki semua benda dan kita juga tak kekal. Jadi untuk itu apa benda kita kena faham 3 perkara. Yang pertama sekali yang kita kena faham, kita kena bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah. Yang keduanya yang kita kena faham bahawa kalau kita takkan memiliki semua benda, milikikah 2 benda terpenting dalam hidup. Apa dia? Iaitu iman dan kasih sayang. Dan yang ketiganya, kita tak kekal. Macam mana kita nak buat harta kita tu kekal? Di dunia ditambah kekal, di akhirat lebih-lebih lagi lah, iaitu dengan banyak memberi, dengan banyak bersedekah, selalu buat infak, wakaf dan sebagainya, dan jangan lupa selesaikan nafkah untuk anak, untuk isteri dan bagi lebih. Kakak-kakak hari ni kena bagi 2 thumbs up pada saya kita kempenkan bagi lebih. Betul. Walaupun saya macam dapat bergurau tapi betul bagi lebih pada isteri, bagi anak-anak, sebab itu dikira sedekah. Dan sedekah mesti diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pemberi. Mesti. Tak percaya abang-abang hari ni boleh beri pada isteri, pada anak lebih, tengok macam mana Allah memurahkan rezeki kita. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi itu sebagai kesimpulan dia. Teruskan untuk memperbaiki diri insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, kita tutup majlis kita hari ini dengan doa Ustaz, silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah, mengadu kepadamu di atas segala kesalahan kami, maka ampunkan segala dosa kami, ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah ini, ya
Allah, menyatakan seluruh keaiban-keaiban kami. Lalu kami meminta untuk Kau beri kekuatan untuk kami memperbaiki diri kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu yang lemah ini, Ya Allah, mengadu kepada-Mu mengenai perihal kami dan negara kami yang Kau uji dengan penyakit, Ya Allah. Angkatlah segala penyakit dan wabak ini daripada kami, Ya Allah. Lindungilah kami dan ahli keluarga kami daripada wabak dan penyakit ini, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah segala urusan kami, Ya Allah. Bantulah orang yang susah di kalangan kami, Ya Allah. Berikan jalan keluar orang yang mempunyai masalah di kalangan kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, Ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ana rabbil amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله كريم. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk doa dan juga ilmu yang diberikan pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda akan mendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sahabat, janganlah bersedih atas semua cobaan yang menimpa dirimu. Lihatlah mereka di sana agar engkau selalu mensyukuri nikmatnya. Semua manusia tak luput dari masalah. Hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik. Dialah tempat terindah untuk berkeluh kesah. Selalulah berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya sahabatku, jadilah orang baik dalam pandangan Allah. Semua manusia tak luput dari masalah. Hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik. Dialah tempat terindah untuk berkeluh kesah. Semua manusia tak luput dari masalah. Hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik. Dialah tempat terindah
Nuraisa. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita.